21 Ogos 1969 merupakan satu detik hitam dalam sejarah umat Islam. Pada tahun ini, satu malapetaka besar telah menimpa Masjid Al-Aqsa apabila masjid ketiga paling suci di sisi Islam itu telah dibakar oleh seorang ekstremis Zionis, Dennis Michael Rohan. Tragedi ini telah menggegarkan dunia Islam sehingga mencetuskan pertubuhan kerjasama negara-negara Islam atau singkatannya OIC. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pula terpaksa memasukkan semula persoalan Palestin ke dalam agenda Perhimpunan Agung Pertubuhan itu selepas ia dikeluarkan pada tahun 1952. Dalam video kali ini, kami akan kongsikan kepada anda kisah di sebalik tragedi hitam ini serta peranan yang telah dimainkan oleh Malaysia dalam menghadapi tragedi ini lebih 50 tahun yang lalu. Teruskan menonton. Latar belakang tragedi. Masjid Al-Aqsa jatuh ke tangan penjajah Zionis selepas wilayah Baitul Maqdis Timur berjaya dirampas oleh entiti itu dalam Perang Arab-Israel 1967. Sebelum perang, wilayah ini berada di bawah perlindungan kerajaan Jordan. Kejayaan Zionis menguasai Baitul Maqdis Timur telah menaikkan semangat para penyokong tegar mereka untuk mengukuhkan lagi agenda mereka untuk memusnahkan Masjid Al-Aqsa. Mereka ingin menggantikan masjid ini dengan Haikal Sulaiman, kuil yang mereka dakwa pernah dibina di atas tapak yang sama oleh nenek moyang mereka dahulu. Menurut sejarah Yahudi, Haikal Sulaiman telah dimusnahkan sebanyak 2 kali. Kali pertama pada 587 sebelum Masihi oleh Raja Babylon Nebuchadnezzar II. Kali kedua pada tahun 70 Masihi oleh Maharaja Rom Titus. Justru Zionis Yahudi mahu membina semula kuil ini buat kali yang ketiga. Tragedi kebakaran. Sebelum kebakaran besar pada 21 Ogos 1969, tertuduh Dennis Michael Rohan telah cuba membakar salah satu pintu masuk Masjid Al-Aqsa pada 11 Ogos 10 hari sebelumnya. Namun, operasi ini gagal. Justru beliau memutuskan untuk mencuba buat kali yang kedua. Pada hari kejadian, Rohan telah masuk ke perkerangan Masjid Al-Aqsa seawal jam 7 pagi. Oleh kerana beliau telah melazimi masjid tersebut selama beberapa minggu, pengawal masjid tidak mencurigai kehadirannya. Walhal dalam begnya terdapat 2 kontena dan sebuah botol air berisi minyak tanah. Rohan dipercayai telah meletakkan kontena berisi minyak tanah ini di bawah mimbar sebelum membakar sehelai skarf untuk mencetuskan kebakaran. Kebakaran ini merebak dengan begitu cepat. Cubaan pegawai masjid dan rakyat Palestin yang berada di sekitar untuk memadamkan kebakaran mengalami kesukaran apabila alat pemadam api gagal berfungsi. Saksi kejadian melaporkan ada unsur-unsur sabotaj ketika kebakaran cuba dipadamkan. Bomba dilaporkan lewat tiba sehingga rakyat Palestin terpaksa membuat rantai manusia untuk cuba memadamkan api menggunakan tong-tong berisi air dan pasir. Selepas bomba tiba, kerja-kerja tergendala secara tiba-tiba selepas 8 minit beroperasi akibat tekanan air yang rendah. Penjajah Zionis juga dilaporkan menghalang cubaan rakyat Palestin untuk membantu memadamkan kebakaran selepas bomba dilihat menghadapi kesukaran. Kelewatan ini telah menyebabkan Masjid Al-Aqsa mengalami kerosakan yang lebih besar daripada sepatutnya. Mimbar masjid berusia 800 tahun yang diwarisi sejak zaman Salahuddin Al-Ayyubi musnah dalam kebakaran ini. Sebahagian besar bahagian bumbung di sebelah selatan masjid turut mengalami kerosakan. Siasatan ke atas kebakaran. Rohan berjaya ditangkap pada keesokan harinya oleh penjajah Zionis. Siasatan menunjukkan pemuda berusia 28 tahun dan berasal dari Australia ini telah berada di Israel sejak bulan Mac lagi. Beliau masuk ke Israel sebagai pelancong. Rohan dipercayai telah ditaja oleh sebuah agensi Zionis untuk datang ke Israel. Beliau tinggal dan bekerja di kibbutz selama beberapa bulan untuk mempelajari bahasa Hebrew dan ajaran Zionis. Walaupun beragama Kristian, Rohan menyokong agenda Zionis. Ketika ditanya mengapa beliau melakukan jenayah tersebut, Rohan mendakwa dirinya sebagai wakil Tuhan. Beliau melakukannya untuk mempercepatkan kedatangan Mesiah atau penyelamat. Penyelamat yang beliau masukkan ialah Jesus atau Nabi Isa AS. Menurut Rohan, Mesiah hanya akan turun selepas orang-orang Yahudi berjaya membina semula Haikal Sulaiman yang telah musnah. Ini merupakan kepercayaan sebahagian besar penganut Kristian, khususnya Kristian Evangelical. Walau bagaimanapun, Rohan kemudian telah dibebaskan atas alasan kemanusiaan. Rohan didakwa mempunyai masalah mental dan pernah dimasukkan ke hospital sakit jiwa ketika berumur 15 tahun. Rakyat Palestin menolak dakwaan gila ke atas Rohan. Bahkan, penjajah Zionis dan agensi-agensinya dipercayai adalah dalang di sebalik jenayah yang dilakukan oleh Rohan. Rohan hanyalah kambing hitam yang cuba dipersalahkan. Kesan tragedi dan sumbangan Malaysia. Tragedi kebakaran Masjid Al-Aqsa telah membangkitkan semula semangat umat Islam selepas kekalahan tentera Arab dalam Perang Arab-Israel 1967. Pelbagai bantahan dan perhimpunan telah dilakukan oleh umat Islam dari Palestin hinggalah ke Indonesia untuk menuntut tindakan proaktif dari pemimpin masing-masing. Hasilnya,
satu sidang kemuncak telah diadakan pada 25 September 1969 di Rabat Maghribi untuk menyatukan suara negara-negara Islam. Persidangan ini telah dihadiri oleh 25 negara Islam termasuk Malaysia. Inilah persidangan yang memangkin kepada penubuhan OIC. Yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu, telah memainkan peranan penting dalam menjayakan persidangan ini bersama-sama dengan Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja Hassan II dari Maghribi. Sebaik selesai sahaja sidang kemuncak di Rabat, Tunku Abdul Rahman telah diberikan kepercayaan untuk mewakili persidangan ke Perhimpunan Agung PBB ke-23 pada 7 Oktober 1969. Tunku Abdul Rahman juga kemudian dilantik sebagai Setiausaha Agung OIC yang pertama selepas sidang kemuncak di Jeddah pada Mac 1970. OIC kekal menjadi pertubuhan kerjasama negara-negara Islam yang terbesar sehingga hari ini. Walaupun peranannya dalam isu Palestin hari ini tidak begitu ketara, OIC telah berjaya meningkatkan kerjasama antara negara-negara Islam dalam pelbagai bidang seperti ekonomi, sosial dan pendidikan. Malaysia pernah memperbaharui ikrar dan tekad untuk melindungi Masjid Al-Aqsa melalui penerbitan stem dan sampul surat hari pertama khas sempena mengenang tragedi ini. Kali pertama pada 21 Ogos 1978 dan sekali lagi pada 21 Ogos 1982. 21 Ogos setiap tahun wajar diisytihar sebagai Hari Al-Aqsa untuk memperingati detik hitam tahun 1969. Umat Islam perlu sentiasa diingatkan bahawa Masjid Al-Aqsa masih berada di bawah penjajahan Zionis. Usaha untuk membebaskannya wajib diteruskan dan dilipat gandakan sehingga masjid suci ini kembali semula ke pangkuan umat Islam. Terima kasih kerana menonton. Jika anda mempunyai sebarang persoalan, boleh tuliskan di ruang komen di bawah. Jika anda belum subscribe, jemput subscribe YouTube Asrar Sharif agar anda tidak terlepas video-video kami yang akan datang.